استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارض عنا يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم رب يسر ولا تعسر لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وبارك على محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا يا كريم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. رب يسر ولا تعسر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Al-An'am 153 yang berberi maksud, dan sesungguhnya inilah jalanku, itu jalan iman, jalan Islam yang lurus, yang benar, maka ikutilah jalan tersebut dan jangan kamu ikuti sama sekali jalan-jalan yang lain. Nescaya kamu akan hancur, binasa, kamu akan menyeleweng dari jalan kebenaran. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberi kamu peringatan wasiat
Dengannya mudah-mudahan kamu jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am ayat 153. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia dan hormati pengurusi jawatan kuasa urusan Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan dihormati seluruh dan kuasa pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A, dan yang dihormati, yang dikasihi, diraikan para jemaah dari kalangan masyarakat setempat Surau An-Nur Fasa 3A yang bersama kita pada pagi ini, tuan-tuan, puan-puan, dengan diraikan sama rakan kita yang sedang bersama kita di pada luar kawasan Surau An-Nur, iaitu luar daripada Seremban, mungkin di utara, selatan tanah air, termasuk Sabah, Sarawak. Alhamdulillah, daripada mana-mana lokasi, saya ucapkan kepada semuanya ahlan wa sahlan, marhaban biqudumikum wa musyarakatikum fi as-sabah al-mubarak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati apa yang kita lakukan ini, dan Allah sentiasa berikan kita nadi kekuatan yang akan membawa kita kepada jalan ilmu yang tidak ada sempadannya, jalan iman yang tak ada noktahnya, jalan taqwa yang tak ada penghujungnya, sehinggalah sampai ke saat di mana kita bertemu Allah nanti. Itulah yang kita bawa kepada Allah dengan ilmu yang cukup, iman yang kental, dengan taqwa yang begitu padu dan begitu indah sempurna. Inilah perjuangan kita. Justru kita tidak pilihan yang kedua ketiga dalam hidup kita. Kalau ditanya pilihan hidup kita, tak ada, kecuali satu saja pilihan kita, iaitulah pilihan kita untuk jadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang mukminah, hamba Allah yang salih. Itulah pilihan kita, ada yang lain. Neraca dalam hidup ini terletak kepada ketakwaan kita. Bahkan itulah nadi jantung utama kita. Bila kita dibangkitkan nanti, tak kira siapa kita, apa bangsa, apa keturunan, apa warna kulit, nilai harta dan kekayaan, ataupun miskin harta, apapun keadaan kita, nilai utama di akhir kita bertemu Allah nanti ialah persoalan taqwa, keimanan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang paling mulia antara kamu ialah paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Jelas Allah sebut kepada kita yang paling mulia akramakum, yang paling sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla, bukan si manusia. Di sisi Allah Azza wa Jalla yang paling atqakum, yang paling bertakwa. Maka hak takwa ini hak semua orang. Dan kita apatah lagi orang Islam yang sentiasa nak bina takwa, nak bina ilmu dalam hati, malam, siang, pagi, petang kita beramal, kan tuan-tuan. Bersegera kita pada amal salah, kita tinggal kemaksiatan, kita buat amal-amal yang baik malam siang, yang sunat kita kerjakan, yang wajib kita laksanakan, yang bersifat amal-amal baik sikit pun kita lakukan, kecil kita buat. Semua ini ke arah apa? Membina takwa. Dan hal yang sama juga menjadi rezeki kepada mereka yang kembali pada agama. Mungkin mereka itu orang bukan Islam. Hari ini mereka bukan Islam, non-Muslim, yang tak ada akidah keimanan macam kita. Tetapi tuan-tuan, kita tak tahu hidayah Allah itu maha luas menanti mereka. Tidak besok, mungkin hari ini, tidak besok, mungkin lusa, tolak tahun depan, mereka akan kembali ke pangkal jalan, iaitu revert kepada Islam. Revert, bukan convert, revert kepada Islam, dan mereka kembali pada fitrah mereka. Jadi sebab tu kadang-kadang dalam neraca agama ni, kita jangan melihat dalam kacamata seolah kita lah segala terbaik, maka bukan Islam itu golongan yang haprak, golongan yang tak ada nilai, golongan yang kotor, golongan yang keji, golongan yang bermasalah, golongan yang bodoh. Tidak begitu. Bahkan kita doa pada mereka, ya Allah, satu hari moga-moga mereka ini diberikan hidayah, diberikan ilmu hidayah untuk mereka balik kepada agama yang suci ini, dan mereka akan ke syurga bersama kami, ya Allah. Mereka akan berubah totally kepada akidah dengan doa kepada mereka. Batulah laluan kita sekarang dengan orang bukan Islam, tuan-tuan, ialah merapati, mendekati, bukan mencemoh, bukan mengeji, bukan mencaci. Itulah saya fikir dalam masyarakat pada hari ini kita cuba nak bawa Islam secara harmonis, secara begitu berwibawa,
dengan akhlak kita yang terpuji, tidak menimbulkan isu-isu kemarahan, dengki, isu-isu yang bersabit dengan kata-kata yang kotor, yang keji, sumpah serana, tolak ke tepi. Sebab kenyataannya hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kita tegur keburukan itu satu hak yang penting, tetapi bila sampai mencaci memaki hamun rakan-rakan rakan-rakan yang bukan seagama ini, itu satu amalan yang tidak bermoral, yang boleh mengecutkan, yang boleh mengeruhkan situasi suasana, yang beri gambaran kepada mereka Islam ni terlalu rigid, terlalu susah, terlalu kasar. Orang Islam yang menyumpah serana terlalu jahat. Jadi akhirnya kita mungkin kehilangan orang-orang ini yang sepatutnya menjadi rakan seagama kita. Satu hari nanti jalan ke syurga bersama mereka. Itu kenyataan. Betullah kadang-kadang bila bercakap tentang orang Islam ni, saya ada pengalaman, tidaklah banyak, tapi ada pengalaman bersama mereka ini. Kadang-kadang hati kecil kita bercakap, ya Allah, ya Tuhanku, mereka ini nak kepada hidayah, mereka nak kepada jalan kebaikan, tapi mereka menunggu-nunggu untuk menerima kebaikan daripada akhlak orang Islam sendiri. Bicara lembut orang Islam, bicara harmoni orang Islam, bicara harmonis orang Islam, komunikasi yang baik, tunjuk akhlak terpuji, tak memaki, tak memaki, tak menghamun, tak bercakap benda-benda yang bersifat mengeji, mengotori, mengeji, mencaci. Ini semua ditunggu oleh orang Islam. Mereka nak sesuatu. Ya, kalau mereka buat silap sekarang, mereka bukan Islam dan mereka ada kesilapan, dan itulah hak mereka untuk ditegur dengan cara yang terbaik. Doa contohnya, akhlak terpuji. Zaman kini mereka ini saya dapati menanti-nanti sebenarnya. Kita tak tahu. Ada berlaku di kalangan masyarakat kita yang saya dapat dengar berita, cerita, kaji, akhirnya menantu kepada kita adalah anak kepada orang tu, mulut Islam. Anak mulut Islam menantu kepada si yang mengeji tadi. Subhanallah. Menjadi akhirnya keluarga sendiri. Kerana anak tu mulut Islam. Anak yang si dikeji tadi mulut Islam, terima hidayah, masuk keluarganya. Bayangkan kalau kita selama ini keji mereka dengan kata-kata nista, tiba-tiba anaknya mulut Islam menjadi keluarga kita, nak kata apa pada masa itu? Itu kita kena renung. Sebab itulah kadang-kadang jangan kita terlajak. Yang kita terlajak menyebut suatu benda kita nak tarik balik bukan mudah. Terlajak perahu boleh undur, terlajak kata-kata buruk padahnya. Tapi saya fikir terlajak perahu pun nak undur pun payah, tuan-tuan ya. Terlajak perahu nak undur bukan mudah, tapi pepatah kata terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata padah buatnya. Tapi sebenarnya terlajak perahu pun dah terlajak lah, nak undur balik bukan air dengan deras, air laju, nak ubah macam mana. Paksa hanyut lah. Tapi tak apalah, kita terima hakikat. Terlajak perahu boleh undur, tapi terlajak kata-kata buruk padahnya. Betul. Lepas tu saya sebut bukan apa, sebab saya nak angkat cerita kita pagi ini supaya kita terasa kenikmatan beragama ini, satu kenikmatan yang begitu sekali penting. Kita boleh merasai dalam degupan jantung kita, kerana kita nak kepada suatu nilai hidup yang sejahtera sejati. Kita nak Allah sentiasa berikan kita hidayah. Kerana dalam konteks hidup kita ini tak ada satu nilai utama lebih besar daripada semuanya melainkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah Allah. Dan Allah punca hidayah. Allah punca kepada semua hidayah. Non rakan kita yang non-Muslim, satu saat walaupun saya dalam 60 tahun mengucap kalimah syahadah, dah 60 tahun, dah 80 tahun ucap kalimah syahadah. Saya ada kawan non-Muslim yang asalnya agama sekian-sekian lah, kita kata apa agama lah, Muslim bukan Muslim. Anaknya Islam seawal usia 40-an. Ibunya tak Islam, tapi dalam usia 80-an ibunya, dalam tempoh ibunya 80-an dan hampir nak mati tu, akhirnya kalimah diucap ke ibunya apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Dan tak lama kemudian meninggal ibu tadi sebagai muslimah. Bayangkan tuan-tuan, Allah punya kuasa. Waktu kita pada hari ini, kita nak bangunkan suatu suasana dakwah ke arah membina, bukan memburuk keadaan. Seruan ke arah menyatukan jiwa dan hati, bukan porak-porandakan hati dan jiwa. Ini satu kenyataan yang saya fikir dalam sistem apa, hidup keluarga, sistem politik sosial. Hari ini kita sedang berdepan isu politik yang berbagai-bagai, yang kalau kita tak jaga daripada sudut hubungan politik, kita boleh perpecah.
yang yang mungkin sudah rasa nak marah, makin benci, makin dendam. Tuan bukan Islam tu sendiri. Sehingga timbul apa ni toman-toman ataupun kata-kata ataupun bicara yang mengguris keperasaan. Apalagi dalam hal keagamaan. Jadi benda macam ni kita nak kontrol supaya kita nak hidupkan suasana kita ada orang yang sedang membawa orang kepada kebaikan atas apa situasi. Kerana jalan Allah ialah jalan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan ilmu, jalan iman, jalan taqwa, jalan pahala, jalan rahmat, jalan redha, jalan syurga, jalan iman, jalan kebaikan, jalan keimanan, jalan kejayaan, jalan yang engkau redai. Menuju ke mana? Ke syurga. Jadi hidayah ini hak bersama. Sebab kita tidak boleh bercakap hidayah ini hak inklusif sesiapa. Al-Qardawi dalam satu tulisan beliau, Al-Iman wal Haya, satu kitab beliau, terjemah bahasa Melayu pada Al-Iman wal Hayatu, terjemahnya tentang iman kehidupan, pun menyebut daripada mukadimah lagi. Hidayah ini merupakan satu pemilikan yang terlalu terbuka. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana hidayah ini milik Allah, bukan milik manusia. Kita hanya boleh berusaha, tapi Allah penentu. Tapi kalau kita tutup itu hidayah ini daripada awal dengan manusia, macam mana orang nak terima Islam? Sedang kita patut berdoa, Ya Allah, beri kepadanya kebaikan, keselamatan. Jadikan hatinya lembut untuk bercakap tentang, untuk menerima agama. Dan aku pun lebih lembut lagi. Janganlah pula kita minta orang yang bukan Islam lembut, kita keras hati. Tak betul lah. Kita lebih lembut lagi dengan cakapan, dengan perwatakan, dengan sikap, dengan komunikasi, kata-kata dan sopan. Tapi kalau kita dalam hidup ini dengan rakan taulan sepejabat, rakan taulan setaman, rakan taulan masyarakat, balun, maka di mana tuan-tuan nilainya? Akhirnya kita akan kerugian besar. Kerana kita bukan mencetuskan kesatuan hati, tetapi kita cetuskan perpecahan hati. Kita bukan cetuskan keamanan, tapi kita cetuskan keburukan. Jadi akhirnya kita tak akan dapat memberi keuntungan kepada kita, bahkan orang lain. Saya sebut ini bukan apa sebab saya mukadimah tadi dengan ayat surah Al-An'am 153. Al-An'am 153 yang jelas Allah sebut kita, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah anjur kita untuk berada di lorong hidup yang betul. Ini usaha kita. Dan kita sebenarnya dalam hidup ini, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah untuk mengecewakan hambanya, melainkan hambanya mengecewa diri sendiri. Allah tidak akan mengecewakan kita kecuali kita mengecewakan diri kita sendiri. Ini satu falsafah penting. Allah tidak pernah mengecewakan kita kecuali kita yang mengecewakan diri sendiri. Kita yang mengecewakan diri sendiri. Atas sebab kita punya longgar hati, longgar jiwa, longgar akidah, longgar iman. Kita longgar, skru kita tak kemas. Kita mungkin orang mukmin, orang Islam, tapi keislaman kita longgar. Ibarat kenderaan, longgar skrunya. Daripada sudut, bila longgar skru ni akan menyebabkan masalah. Bila longgar skru menyebabkan lataya tercabut, pintu tercabut. Kereta, tapi dah longgar skru, pintu tercabut, apa tercabut, semua tercabut. Jadi bahaya. Sebab tu kita nak perkemaskan skru keimanan kita. Skru dalam agama ni tuan-tuan, ialah saya sebut ini bukanlah saya nak kata skru tu sekali lagi, tapi kalau kita boleh kata skru tu, SKRU tu, dengan maksud agama, kita nak skrukan dengan iman, skrukan dengan ilmu, skru dengan taqwa. Itu skru dalam Islam. Kita akan mantapkan hidup kita dengan skru iman, skru ilmu, skru taqwa. Ini cara-cara kita untuk kita mantapkan. Sebab itulah perjuangan hidup ini, kalau kita tengok dalam kacamata agama, dalam kacamata Islam, tuan-tuan sekalian, amat manis, amat mulia, amat cantik, istimewa. Maka sebab itu kita jangan mengotori apa yang telah diatur agama ini dengan hati kita yang kotor, jiwa kita yang sakit, akhlak kita yang parah. Ini yang kita tidak nak. Hari ini saya perhati dalam masyarakat, ialah mungkin pemerintah tidak tepat, tapi sekadar yang saya mampu sebagai insan yang ada juga kekurangan dalam hidup, yang penuh dengan kekurangan, yang bercakap bukan insan terbaik. Tapi kadang-kadang bila ada isu dendam, isu tak suka, isu kebencian, dia menjadi satu label utama kita lah kebencian,
dendam, tak suka, dia akan jadi benda keruh, mengeruhkan banyak perkara. Sebab dendam mengatasi hati, mengeruhkan hati, makin berkeruh hati. Benci jadikan hati kita makin keruh. Kita tak akan nampak kebaikan. Dan ini pernah berlaku dalam rumah tangga sekalipun. Seorang suami isteri, pasangan suami isteri berkahwin bukan 2 tahun, 20 tahun kahwin. Ini kes berlaku. Kita tanya rakan kita yang kerja pejabat agama. Banyak cerita yang saya dengar daripada rakan kita yang terlibat dengan unit kaunseling rumah tangga, dalam isu perceraian. Kawan kita sebut, yang datang pasangan tu bukan menikah baru 2 tahun. Yang 2 tahun pun ada juga 20 tahun. Anak dah makin dewasa, dah nak masuk universiti, dah SPM, 20 tahun nikah. Tapi dah sampai tahap nak berpisah tu, semua keburukan keluar. Semua benda yang buruk keluar. Satu baik pun tak timbul. Yang timbul ialah kebencian. Bila kebencian dah dalam hati, dah melekat, semua buruk belaka. Sedangkan menikah 20 tahun, apa yang tak berlaku di rumah 20 tahun? Takkan tak ada secebis kasih sayang, sehingga anak berlima, anak berenam, anak seorang 20 tahun usianya, dah masuk universiti pun. Apakah tidak ada kemanisan daripada hubungan suami isteri, daripada hubungan makan minum, hubungan kekeluargaan, balik kampung, bagaimana dah melancong acap kali ke luar negara, contohnya. Tapi tiba bila sampai tak nak bercerai, semua buruk belaka. Jahat, buruk, kotor, keji, macam-macam. Yang dihamburkan di depan pegawai kita ialah keburukan. A pun kata ke B, suami kata isteri. Jadi kadang-kadang kita, moral kita kenapa? Benci, dendam, dengki, degil, menyebabkan datanglah faktor-faktor tadi. Ini yang kita tidak nak di masyarakat. Ini semua merupakan di antara kerja yang disebutkan dalam agama, kerja syaitan. Sebab syaitan lebih tuan-tuan kerja macam itulah. Dengki, dendam, bermusuh. Kerana kejayaan mereka ialah kerana mereka boleh menanam kebencian yang baru 100%, 100%. Perasaan dendam yang baru 5% jadi 100% kemudiannya. Ini kerja syaitan. Sebab itu dalam hal ini kita dapati jelas dalam Quranul Karim. Allah pun sebut kepada kita, wa ma ya'idumus syaitan illa ghurura. Dalam surah An-Nisa 120. Apa saja yang syaitan janji kepada kamu ialah semua dusta dan palsu. Nampak baik tapi tidak baik. Dia nak mengeruhkan keadaan. Jadi benda kita takut, tuan-tuan sekalian. Menyebabkan bila dendam makin memuncak, jiwa kita makin sakit. Tak ada benda yang nampak benar dan baik. Sebab kita mata tutup dengan falsafahnya, dah aku tak terima, aku tengok kawan aku seorang ni, tu kalau suami isteri pula, isteri aku walaupun kahwin 20 tahun, buruk, tak ada nampak baik. Kan kahwin 2 hari, 20 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Tempoh masa bukan singkat, 12 tahun, 13 tahun. Apalagi kalau sampai 30 tahun, cucu dah ada 2 orang contoh. Jadi semua ini merupakan faktor datang pada kegangguan syaitan. Kesyaitan masuk dalam hati menyebabkan yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Menyebabkan jiwa kita makin gabrah, makin sakit, makin mati, makin hilang cahayanya. Inilah kejayaan yang dilakukan syaitan. Maka menyebabkan, betul lah kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, inna syaitana yanzaghu bainahum, inna syaitana kana lil-insani aduwwan mubina. Dalam surah Al-Isra 53, Allah tegaskan syaitan itu menghasut bainahum, yanzaghu bainahum, inna syaitana yanzaghu bainahum. Yanzaghu itulah, inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan menghasut kalangan manusia itu. Bukan saya kalangan masyarakat setempat, keluarga sendiri pun, antara adik-beradik sendiri. Syaitan hasut abang, syaitan hasut adik. Akhirnya adik dengan bertempur. Bukan berperang berbalah dengan senjata, tapi bertempur kata-kata, kebencian. Menyebabkan muka tak apa nak ceria dah, berpisah kasih. Siapa tu? Abang adik, anak beranak, keluarga, masyarakat. Jadi semua itu untuk merupakan pintu-pintu yang syaitan buka. Dan kita paling takut dalam dunia sekarang ini, terutama bila sebut tentang isu-isu politik semasa sebagai contohnya, kita nampak sangat. Kadang-kadang kita masih sebut dalam kesempatan pada pagi ini, ini bukan isu pilihan raya, tapi nak sebut kepada tuan-tuan, ada ancaman macam tu. Kita semangat viralkan melalui klip video ke apa saja, yang kita tak tahu di mana puncanya, yang ditukuk tambah. Kita jadi seronok nak forward-forwardkan. Tak dan baca pun, baru 2 saat terima dah forward dah.
Sebab kita, ini merupakan satu benda yang besar bagi aku ni. Ini antara benda yang boleh aku, yalah, dah ada kebencian. Pula benda tu kita rasa keuntungan. Itu tidak betul dalam agama. Kita mesti sifat tabayyun, bukan tibayyun. Ada kekuatan untuk mempertahankan diri kita. Pertahankan sekejap. Istighfar. Apalagi kalau melibatkan orang agama. Amat dahsyat, tuan-tuan. Melibatkan para agamawan. Sebar dan sebar. Satu hari 60 kali sebar, contohnya. Saya tak fikir ini satu akhlak yang terbaik. Akhlak terbaiklah kita cuba nak satukan masyarakat dengan nilai dakwah agama. Perbetulkan dengan cara yang sebaik mungkin. Bukan mengeruhkan situasi keadaan. Mengeruhkan situasi ini bagi saya tidak akan menangkan kita. Kita mungkin rasa seronok, tapi kesan pada masyarakat di luar sana, kesan yang amat negatif. Kita cacatkan mungkin 1 jiwa, bukan 100 jiwa cacat kerana kita. 1 orang cacat kepasan kerana kita. Mereka dah tak faham lagi tak faham. Mereka dah buruk lagi buruk. Mereka tak perlu. Maksudnya ialah, ini yang kita paling takut sebenarnya. Jadi kalau kita bawa balik kepada persoalan tadi, kepada kehidupan beragama kita, kita tahu kita nak kepada jalan-jalan kebaikan, bukan jalan kerosakan. Ini penting, tuan-tuan saudara. Sebab kita nak hidup dalam kerangka yang dipandu oleh panduan ilmu dan iman, bukan nafsu dan syahwat semata-mata. Dan syaitan tidak pernah berdiam diri, melainkan antara makhluk yang dia akan rosak betul-betul ialah golongan yang ada ilmu. Sikit sebanyak ilmu, syaitan lagi nak rosakkan. Sebab orang yang dah ilmu tak ada jahil, tak ada masalah, syaitan gembira saja. Orang macam ni nak berubah macam mana? Tapi orang berilmu, dihiasi dengan mungkin kebabalan hati, ke jiwa, ke macam-macam, ataupun dirasuk dengan rasukan berbagai, menyebabkan ilmu tadi sudah terancam disebabkan oleh kepalsuan hatinya, ataupun disebabkan oleh dendam dengki yang tak sudah-sudah itu. Jadi ini di antara benda yang saya fikir, ini kait dengan tajuk kita tasawuf sebenarnya, tuan-tuan. Tajuk saya ialah tasawuf. Saya nak kaitkan sebab kita nak angkat jiwa kita yang sebaik-baik jiwa, sebersih jiwa. Sebab kita nak capai tahap ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak ingat pada Allah. Ingat pada Allah. Jangan lalai dalam ingat pada Allah. Ingatan itu dalam pelbagai lah. Dengan sifatnya zikir, dengan tasbih, dengan berfikir, muhasabah diri. Itu saya ingat pada Allah. Kata Nabi, kata Allah SWT, tatma'innul qulub, akan tenanglah hati-hati mereka itu. Siapa kita lah? Jiwa kita akan lebih dapat ketenangan. Sebab apa? Kita dah ingat pada zikr, dengan makna para ulama sebut al-zikru bil qawli, dengan ucapan lidah, al-zikru bil qalbi, dengan hati, al-zikru bil tafakkur, kita ingat dengan cara bertafakkur, merenung, muhasabah. Ini kita semua tahu ni. Dalam kita bina hidup ini, sistem muhasabah kita kena perkemaskan. Muhasabah kena ada. Kita renung di kita dengan renungan yang tajam. Kita tengok orang yang salah macam mana pun, mungkin dia ada 2 kesalahan, kita lebih teruk daripada dia. Itu muhasabah lah tu. Tengok orang ni, adik-beradik ke, kawan kita sepejabat ke, kawan kita setaman ke, hatta mana pihak sekalipun, ada 2 kesilapan, 2 kesalahan. Kita mungkin 10 kesalahan. Tuan-tuan, kita tengok dia ada 5 kesalahan, 1, 2, 3, 2 hitung, kita mungkin 20 kesalahan. Kita lebih teruk lagi kesalahan. Cuma rahsia kita yang salah tadi Allah sembunyikan, Allah tutup, tak tersebar. Kita pandai tutup. Kita pandai tutup. Pandai tutup kita, rahsia kita. Tak terbuka. Tetapi ingat, mungkin dia buat 2 kesalahan, aku 10 kesalahan. Aku lebih teruk. Kalau Allah buka keaiban aku lebih teruk daripada dia dalam sudut keburukan hidup aku, akhlak macam-macam. Man satara aiba akhil mu'min, satarallahu ayubahu yaumil qiyamati. Siapa tutup keaiban saudara yang beriman yang lain, Allah tutup keaibannya. Termasuklah orang yang bukan Islam sendiri sekalipun. Kita dedahkan keburukan sampai tahap kita mencacatkan dia punya kehidupan ataupun perasaan. Dan mungkin satu ketika dia ada titik berubah. Tapi kerana kita menekan, dia kata apa? Islam ni agama menekan, menyusahkan. Tengok orang Islam tak pernah nak bersikap adil dengan aku. Akhir tuan-tuan, hidayahnya dah nak sampai, kita yang tutup. Bahaya tuan-tuan. Sedang kita minta pada Allah, Allah berikannya hidayah. Doakanlah kepada Allah Azza wa Jalla
supaya Allah berikan kita rezeki keimanan kepada kita bersama. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita tidak dalam keadaan kita dipimpin dosa kita sendiri. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina. Kita minta Allah jadikan kita ni sebagai orang yang terkesan dengan dosa sendiri, dikuasai dosa kita sendiri. Kadang-kadang dosa kita pun banyak tidak terampun oleh Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan sekalian. Ini semua hal-hal yang sebut begini merupakan senario yang saya fikir untuk kita bawa balik pada masyarakat kita, suatu bentuk kehidupan yang sejahtera, mensejahterakan keadaan, membina situasi yang lebih sesuai dengan keperluan semasa, sekalipun ada something daripada sudut tertentu, jalan-jalan iman, agama, dakwah mesti diutamakan. Bukan jalan kejian, cacian, makian, hamunan ataupun dengki, dendam, degil yang tak ada sudahnya. Ini noktah yang cukup disukai oleh syaitan kerana mereka akan terus berusaha untuk melakukan kepada kita ini sesuatu yang boleh membinasa, bukan membina, merosak, bukan boleh menjayakan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjaga kamu kemiskinan. Jangan tengok miskin harta saja. Dalam surah Al-Baqarah 8 ni, al-faqra ini bukan saja syaitan jaga kemiskinan, tapi meruntuhkan, miskinkan ilmu, miskinkan jiwa, miskinkan hati, miskinkan akhlak. Syaitan jadikan kemiskinan. Kita miskin hati, miskin jiwa, miskin akhlak. Bukan semiskin harta saja. Akhlak kita makin miskin. Daripada akhlak baik jadi rosak, akhlak yang mulia jadi rosak, akhlak yang mulia jadi hancur. Terutama bagi kita yang ada agama, golongan ilmuwan, agamawan. Saya termasuklah mungkin di kalangan orang yang sikit agak agama. Tak nak kita miskin apa? Miskin akhlak, kemudian miskin moral. So kita jadi pencetus kepada situasi yang menjadi orang di keadaan mungkin berpisah, berpecah kasih ataupun dan seumpamanya lah. Jadi ini di antara benda-benda kita kena rasa takut, rasa bimbang. Kerana apa? Syaitan tidak akan diam diri. Satulah kesimpulan saya daripada sudut ini mudah saya, tuan-tuan. Menarik kata-kata yang disebutkan oleh disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Saya tak ingat catatan muka surat berapa, dan jilid pertama, saya ingat jilid pertama atau kedua, 2 jilid Zadul Ma'ad. Berkalan untuk orang nak balik, itu terjemahnya. Ada belakang saya tu, kalau diperhatikan agak atas sikit, ada terjemahan Zadul Ma'ad yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullahi alaih. Kata Ibnu Qayyim, dia kata, orang yang benar-benar nak meraih kejayaan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan sejati, mesti bersifat adil dengan diri sendiri, adil dengan dirinya. Kalau ada ilmu yang hidup. Kalau ada iman yang segar. Kalau ada amal yang mulia. Mesti. Tapi kalau ilmu telah mati, iman telah pun kecundang, amal pun telah rosak, habis. Jadi kita nak kena pertahankan. Iman kita makin subur, jiwa kita makin hidup. Dan kehidupan iman amal, tuan-tuan, daripada mana? Sendiri. Kita yang proseskannya. Bahawa kita dengan Allah, sudut hukum agama, kita dah jaga. Dengan orang, satulah nilai kebencian, nilai perseteruan, nilai dengki, nilai dendam yang bertapak dalam hati begitu tebal. Kita nak kena buang sikit demi sikit. Nak buang itu bukan boleh kikis dengan pisau, dengan benda yang tajam, macam kita kikiskan karat-karat yang ada kat besi itu. Boleh kikiskan dengan guna orang dulu pakai berasur. Saya ingat saya cuci berasur, yang jadi hitam jadi putih. Bukan tu. Kita kena istighfar kepada Allah. Kita nak kena istighfar, dan kita nak kena sentiasa ingat kepada Allah, zikr kepada Allah dengan banyak. Ya Allah, aku ni ada buat silap. Ya Allah, aku merasa aku yang terbaik, sedangkan aku dah baik pun, tapi ada benda tak baik pun, lebih baik lagi. Kita merasa macam tu. Muhasabah tadi. Bila muhasabah tu berlaku, tuan-tuan, pastilah dia merupakan faktor kejayaan dan kemenangan kita masa hidup lagi, bukan alam mahsyar nanti. Alam mahsyar nanti, percayalah, kalau kita bermula dengan kejayaan dunia, pasti di akhirat kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala keredaan. Dalam seterusnya disebut kepada kita, rakan saya kasalah
daripada Imam Al-Bukhari, daripada Abu Sa'id Al-Khudri bersabda, "Idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu yukaffiru Allahu 'anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dhalika al-qisas al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'ati midha'fin wa sayyi'atu mithliha illa an yatajawazallahu 'anha." Illa an yatajawazallahu anha. Hadis Bukhari. Kita nak ambil hadis tuan-tuan. Penutup ni. Kita nak jadi orang Islam yang baik. Idza aslamal abdu. Orang tu Islam, fahasuna Islam. Elok agama Islamnya. Elok Islamnya. Elok ibadahnya. Elok imannya. Kita nak tahap tu. Kita nak sampai tahap tu Nabi sebut, idza aslamal abdu fahasuna islamu. Bila orang tu Islam, elok Islamnya. Elok bagaimana? Moral, sikap, watak, cara hidup, komunikasi, cara bercakap, cara bermuamalah. Dia meraihkan dengan suasana keislaman dia. Kita belajar. Kita belajar dari Islam ini, tak boleh kita nak bermusuh contohnya. Nak berkata-kata benda yang kotor. Kita cubalah. Dan kena cuba, memang kena cuba. Kena bukan cuba, dia kena lakukan. Cuba tak jadi. Jadi, ini yang prosesnya. Sebab tu dalam agama ni, dia proses macam bina rumah jugalah. Ya. Bina rumah tak berlaku masa 2 hari. Tak tahulah saya ada bina rumah 2 hari siap. Saya fikir kalau lama pun, saya tak kata 2 tahun. 2 tahun lama sangat. 2 bulan contohnya. 2 minggu. Tapi berhari-hari. Daripada tapak asas, kemudian diratakan tapak, kemudian dipailingkan, kemudian dindingkan, batu-batan disusun sampai tahap atapnya. Berminggu, berbulan. Kita katalah 2 bulan lah katakan. 2 bulan. Ataupun mungkin 6 bulan. Mungkin setahun. Kalau bangunan yang besar, mungkin 2 tahun. Nak bina. Tapi akhirnya, apa yang berlaku? Terbina binaan yang cukup kuat. Cukup kuat. Didiami oleh puluhan keluarga sekat sepaman. Kalau rumah itu satu banglo, didiami oleh anak beranak sampai 20 orang contohnya. Kalau rumah tak banglo pun, rumah teres, didiami oleh 10 orang. Keluarga terbangun menjadi tempat untuk kita berteduh daripada hujan panas. Jadi, kebangunan rumah tadi, step by step, akhir terbangun. Sebuah kehidupan yang sejahtera. Anak masuk, isteri masuk, kita masuk, suami masuk, duduk dalam rumah dengan pasang aircon lagi, dengan lampu limpah yang cantik, malam-malam terang benderang contohnya. Hujan panas tak kita kena nampak. Jadi daripada awalnya memang tapak yang kosong. Samalah kehidupan kita. Kita nak bina supaya sampai tahap terbangun kehidupan sejahtera daripada keilmuan kita. Dia sebab itulah keislaman kita dan tuan-tuan, kita kena jagai. Fahasuna islamu, dan elok Islamnya. Allah berjanji, yukaffirullahu anhu kulla sayyatin kana zalafaha. Kalau kita buat salah, Allah sedia mengampunkan. Sebab kita kena ampun minta kepada Allah. Atas kesilapan kita, kesalahan kita, kita tahu Allah Maha Pengampun. Kita tersilap. Kita tercuai. Kita terkata benda-benda yang kotor. Menaburkan benda-benda tidak elok. Kalau dunia sekarang forward sampai kita akhirnya kita menyesal atas forward kita. Takkan kita menyesal pada kita menyesal itu saja. Kita menyesal secara keseluruhan. Sebab pilihan kita tak tepat. Sebab kita kena angkat cerita ini sebagai satu peringatan kepada kita. Ya, benar kita buat salah, Allah ampuni dosa kita. Tapi mengekalkan kebaikan itu satu kemestian. Jangan ulang dosa kita yang kita buat kesilapan. Sebab kita bukan insan namanya makhluk yang bersifat dalam 2 muka. Kita adalah insan mamalia, hidup dalam satu situasi, dalam keadaan kita benar beriman pada Allah, bukan pada yang. Jadi tuan-tuan, semua ini saya peringatan kepada saya lah, sebab kita tahu dalam suasana kita seharian ini, kita ada cabaran dalam hidup kita. Nafsu, kejahatan. Apalagi kalau dalam hidup ada dah perasaan-perasaan kurang benda-benda yang sifatnya tak lah, benda-benda yang sifat dengki, dendam dengan keluarga, adik-beradik, dengan rekan taulan, dengan orang ramai, dia akan jadi menebal. Akhirnya yang baik nampak buruk, yang buruk nampak baik. Itu kita paling takut. Akhirnya kita mudah terjebak dengan kesilapan-kesilapan. Kita rasa kita okey, tapi kalau kita tak okey, kita KO. Sebab itulah kita kena muhasabah diri. Saya bercakap untuk saya, mudah-mudahan Allah angkat daripada saya, tuan-tuan kita, kesilapan kita, dosa-dosa kita. Allah gantikan kita dengan kehidupan yang penuh dengan keselesaan, keamanan, kebahagiaan, keselamatan, kesentosaan. Kita bukan mencari musuh, mencari teman taulan
bukan mencari lawan, mencari kawan dan teman kita boleh merapati dalam kerangka utama ialah agama. Selamatkanlah rakan kita yang Islam, kita ajak kepada kebaikan. Yang bukan Islam, doa kebaikan dan tunjuk contoh supaya mereka akhirnya satu hari akan datang, sekalipun setapak nak ke syurga neraka, kita boleh bawa mereka untuk tapak mereka syurga bersama kita, insya-Allah. Itu kenyataan. Sebab hidayah ini bukan milik manusia. Allah punya hidayah. Dia boleh beri hidayah dan manusia memang nak kepada kebaikan. Sebab itulah kita doa kepada semua pihak, semua orang, semua rakan teman-teman kita, panduan kita satu hari adalah rahmat Allah, redha Allah Subhanahu wa taala, termasuklah rakan-rakan kita Muslim. Ya Allah, Tuhan berikan mereka hidayah. Apa kesalahan mereka sekarang ini, Engkau jadikan mereka kembali ke pangkal jalan untuk revert pada agama yang suci. Mudah-mudahan semua kita rahmat Allah. Sabar, itulah kunci utama. Sabar itu kunci paling utama. Sabar kunci yang paling terbaik. Dan bukan sabar saja, berhati-hati, berjaga-jaga, ala hadarin. Jangan kita mudah menunjukkan sifat-sifat yang orang kata over, melampau. Jangan. Pada Allah berserah dan kita bermohon. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kesempatan kita pada pagi ini dalam masa terbatas cerita ialah tasawuf, tuan-tuan, tentang soal pembaikan hati, pembangunan jiwa, nak bina hati, nak bina hubungan akrab kita sama kita dan cari hidayah Allah Azza wa Jalla. Moga Allah kabulkan semua rintihan kita. Dan tuan jangan lupa, demi untuk hati yang bersih, jiwa yang tenang, hidup penuh keberkatan, jangan lupa infak dana untuk aktiviti kuliah ilmu surah An-Nur fasa 3A. Tuan-tuan boleh saja klikkan di bahagian online penitu ataupun dapatkan nombor akaun Bank Islam, dan insya-Allah sumbanglah, tak banyak pun tak apa, sikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Dan itulah sumber kekuatan kita untuk direzekikan hidup yang berkat, rezeki berkat, hidup yang tenang, bahagia. Kerana semua infak kita tidak akan dikecewakan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi faktor utama untuk kita diberkati Allah dunia akhirat. Amin rabbil alamin. Itulah sekadar kepada pertemuan kita pada pagi ini yang saya mampu sampaikan, dan saya mohon kepada Allah keampunan, direzekikan saya juga pada tuan-tuan semuanya kebaikan, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.